Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 dan hari ini kita akan belajar berkenaan ayat seruan. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 16. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, satu murid dapat menggunakan kata seru dengan tepat penggunaannya. Yang kedua, murid dapat memahami dan membina ayat seruan menggunakan kata seru yang sesuai. Hari ini kita akan belajar berkenaan ayat seruan. Sekarang murid boleh membuka buku teks muka surat 16. Okey, di dalam buku teks muka surat 16 ini menunjukkan perbualan antara Nabila dan Dayang Fatimah. Okey, mereka sedang berbincang berkenaan beca. Okey, jom kita baca petikan dan perbualan yang ada dalam buku teks muka surat 16. Naik beca. Nabila dan ibunya telah membawa Dayang Fatimah yang baru berpindah ke Melaka menyaksikan keunikan beca di Bandar Hilir. Wah, cantiknya beca-beca di sini. Itulah uniknya beca di sini. Hiasan pada beca-beca ini mempunyai elemen seni yang tersendiri. Oh, patutlah ramai pelancong tidak melepaskan peluang menaiki beca jika ke Bandar Hilir. Mari kita naik beca dari Menara Tamisari ke Kota Eva Musa. Bayarannya cuma RM20. Murahnya tambang untuk menaiki beca. Beca-beca ini perlu dikekalkan sebagai warisan seni negara kita. Syabas! Kalau ada peluang, saya ingin mengayuh beca ini sendiri. Amboi. Okey, jadi kalau murid perhatikan, okey, yang berwarna merah ini merupakan ayat seruan. Okey, jadi kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan ayat seruan. Jadi dekat buku teks muka surat 16 ini juga ada terdapat info bahasa berkenaan ayat seruan. Okey, murid boleh merujuk terlebih dahulu info bahasa ini sebelum kita belajar berkenaan ayat seruan. Jadi apa itu ayat seruan? Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan intonasi seruan untuk tujuan melahirkan perasaan. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru yang terletak di akhir ayat. Ayat seruan juga bermula dengan kata seru dan berakhir dengan tanda seru. Contoh ayat, nah, ambillah buku awak ini. Okey, kalau murid perhatikan ada perkataan nah dan ada tanda seru. Jadi, murid boleh lihat perkataan nah. Nah ini merupakan kata seru manakala simbol ini merupakan tanda seru. Okey, ini ialah contoh kata seru. Jom kita lihat contoh lain kata seru. Jadi ini ialah contoh kata-kata seru yang mungkin murid pernah gunakan. Contohnya, wah, amboi, nah, oh, syabas. Okey, dan banyak lagi kata seru yang lain. Okey, jadi inilah penggunaan bagi setiap kata seru ini, iaitu ini untuk menyatakan perasaan hairan dan terkejut. Wah ini digunakan untuk menyatakan perasaan kagum ataupun takjub. Amboi pula digunakan untuk menyatakan perasaan kagum ataupun hairan. Nah ini digunakan untuk memberikan sesuatu. Oh pula digunakan untuk terkejut hairan. Dan syabas pula digunakan untuk menyatakan rasa gembira ataupun puas hati. Selain itu juga, ayat seruan ialah ayat yang menyatakan perasaan seseorang seperti sakit, marah, terkejut, hairan, sindiran, sedih, takut, terperanjat, hibah dan sebagainya. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan, iaitu nada menaik atau menurun. Sebentar tadi kita ada belajar berkenaan buku teks dan ada ayat yang belum dilengkapkan. Jom kita lengkapkan ayat seruan yang ada di dalam buku teks. Sebelum kita lengkapkan ayat seruan yang ada dalam perbualan antara Nabila dan Dayang Fatimah, kita baca semula perbualan dari awal. Wah, cantiknya beca-beca di sini. Jadi kalau murid lihat, ada kata seru,
wah. Wah ini menunjukkan perasaan kagum. Okey, kagum terhadap cantiknya beca tersebut. Jadi, Nabila respon, itulah uniknya beca di sini. Hiasan pada beca-beca ini mempunyai elemen seni yang tersendiri. Okey, jadi Dayang Fatimah pun cakap balik, oh, patutlah ramai pelancong tidak melepaskan peluang menaiki beca jika ke Bandar Hilir. Jadi kalau murid lihat ada kata seru, oh, ini bermaksud terkejut, hairan ataupun baru tahu. Okey, jadi kalau murid lihat ayat seruan daripada perbualan ini ada kata seru dan ada tanda seru. Okey, jadi seterusnya Nabila respon, mari kita naik beca dari Menara Tamisari ke Kota Eva Musa. Bayarannya cuma RM20. Murahnya tambang untuk menaiki beca. Jadi ini juga untuk menunjukkan perasaan hairan. Okey. Murahnya tambang untuk menaiki beca. Beca-beca ini perlu dikekalkan sebagai warisan seni negara kita. Okey. Syabas. Okey, syabas ini menunjukkan apa? Menunjukkan pujian. Okey, pujian. Pujian terhadap kata-kata yang diberikan oleh Nabila. Okey, jom kita lengkapkan perbualan antara Nabila dan Dayang Fatimah. Okey, sebentar tadi cikgu ada bagi tahu syabas. Okey, syabas ini telah digunakan untuk memuji Nabila. Okey, Nabila yang berkata beca-beca ini perlu dikekalkan sebagai warisan seni negara kita. Jadi, apa yang perlu kita lengkapkan ayat ini? Okey, syabas Nabila. Okey, kita tulis nama dia. Syabas Nabila. Okey, syabas Nabila. Kalau ada peluang, saya ingin mengayuh beca ini sendiri. Okey, amboi. Jadi apa ayat yang kita boleh buat? Okey, kita boleh bagi tahu kagum terhadap impian Dayang Fatimah ni. Amboi, besarnya impian kamu. Okey, bermaksud amboi ni berasa kagum. Wah, amboi, besarnya impian kamu. Kagum terhadap impian Dayang Fatimah yang ingin mengayuh beca ini sendiri. Jadi ini cadangan ayat seruan yang lengkap. Syabas Nabila. Kalau ada peluang, saya ingin mengayuh beca ini sendiri. Okey, jadi ini ialah ayat seruan. Okey, syabas Nabila. Okey, ada kata seru dan berakhir dengan tanda serulah. Okey, seterusnya, amboi, besar juga impian kamu. Okey, amboi menunjukkan perasaan kagum. Besar juga impian kamu dan berakhir dengan tanda serulah. Okey, jom kita teruskan dengan latihan. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 20. Sekarang kita akan siapkan latihan buku aktiviti muka surat 20. Arahannya, bina ayat seruan berpadukan kata seru dan gambar. Jadi kita diminta untuk membina ayat seruan berpadukan kata seru. Jadi kata seru diberikan dua pilihan. Jadi kita perlu pilih kata seru yang sesuai. Kemudian kita bina ayat seruan. Okey, dan berpadukan gambar yang diberikan. Okey, jom kita selesaikan. Sekarang kita akan cuba lengkapkan soalan yang pertama, perbualan antara Alia dan Julina. Jadi kita perlu pilih dahulu antara dua kata seru, antara syabas dan oh. Jadi cikgu ulang balik, syabas ni lebih kepada kata seru untuk puji ataupun mengucapkan tahniah ataupun sebagainya lah. Oh ni lebih kepada terkejut ataupun hairan lah. Jadi kita nak pilih antara syabas ke oh. Jadi kita lihat kepada gambar. Gambar ini menunjukkan Julina memenangi pertandingan sebab dia menerima hadiah tempat yang pertama. Dan respon Julina pun, terima kasih Alia atas ucapan itu. Bermaksud Alia memberikan ucapan tahniah ataupun puji-pujian. Jadi yang mana yang sesuai? Syabas ataupun oh? Okey. Ya, kata seru yang sesuai ialah syabas. Okey, kita pilih syabas. Okey, syabas. Jadi macam mana kita nak lengkapkan? Syabas Julina.
Okey, tanda seru. Okey, kalau murid rasa yang ni dah cukup, okey, boleh. Syabas Julina. Tapi kalau kita nak bagi panjang lagi, syabas Julina, awak berjaya mendapat tempat pertama. Okey, kalau nak panjang lagi, mendapat tempat pertama dalam pertandingan memasak kuih tradisional. Jadi ini cadangan ayat seruan yang pertama. Syabas Julina, awak berjaya mendapat tempat pertama. Okey, sekarang kita lihat kepada soalan yang kedua. Alia, kuih bingka ubi ini memang kegemaran saya. Jadi apa respon Julina? Jadi kita boleh pilih antara ataupun wah. Yang mana yang sesuai? Jadi kalau kita lihat, Julina pun sedang makan ataupun sedang makan kuih bingka ubi bersama Alia. Jadi apa respon yang boleh Julina berikan? Okey, ya, respon yang sesuai ialah A. Jadi boleh tulis A, tidak sangka kuih bingka ubi kegemaran awak juga. Okey, jadi bermaksud Julina pun kegemarannya ialah kuih bingka ubi dan dia terkejut. Terkejut yang Alia pun sukakan kuih bingka ubi. Jadi ini cadangan ayatnya. Tidak sangka pula kuih bingka ubi kegemaran awak. Okey, jadi kita lihat kepada soalan yang ketiga. Okey, Alia memberitahu apa kepada Julina? Julina menjawab syukur kepada Tuhan. Okey, kalau kita lihat situasi gambarnya, Julina menerima hadiah yang banyak. Jadi apa yang kita boleh beritahu kepada Julina? Okey, antara wah ataupun amboi. Jadi yang sesuai ialah amboi. Jadi amboi ni lebih kepada kagum ataupun terkejut. Terkejut kagum. Jadi kita boleh tulis amboi, banyaknya hadiah awak. Okey, jadi ini contoh ayat yang sesuai ataupun ayat yang bersesuaian untuk gambar tersebut. Di cadangan ayat, amboi, banyak hadiah yang kamu dapat. Syukur kepada Tuhan. Okey, jom kita lihat kepada soalan yang keempat ataupun perbualan yang keempat. Okey, Alia memberitahu, saya memasak kuih bingka ubi kerana kuih tradisional ini disukai ramai. Jadi Julina nak memberikan respon apa? Nak guna kata seru O ataupun Jadi kita lihat gambarnya. Gambar ini menunjukkan ramai orang memilih kuih bingka ubi untuk dimakan. Jadi, bagaimana Julina nak memberikan respon? A ke O? Jadi, kalau yang sesuainya lebih kepada O. Jadi, kita tulis O. Patutlah ramai orang merasa kuih bingka ubi. Jadi, ini lebih kepada baru tahu ataupun terkejut ataupun rasa hairan. Okey, jadi ini cadangan ayat untuk perbualan yang keempat. Di cadangan ayatnya, patutlah ramai orang merasa kuih bingka ubi. Okey, jom kita lihat kepada soalan yang terakhir ataupun perbualan yang terakhir antara Alia dan Julina. Okey, Alia memberitahu apa? Jadi Julina memberikan respon. Hiasan hidangan bingka ubi ini memang cantik. Nenek saya yang mengajarnya. Jadi lebih kepada pujian terhadap hiasan hidangan bingka ubi. Jadi apa yang telah diberitahu oleh Alia? Okey, jadi Alia ini menunjukkan perasaan kagum. Jadi yang mana kata seru yang sesuai? Wah. Okey, jadi kita tulis wah, cantiknya hiasan hidangan bingka ubi ini. Okey, jadi ini cadangan ayatnya. Wah, cantiknya hiasan pada kuih bingka ubi ini.
Hiasan hidangan bingkai ubi ini memang cantik. Nenek saya yang mengajarnya. Jadi ingat murid, murid boleh bina ayat seruan dan jangan lupa untuk bulatkan kata seru yang dipilih. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa hari esok.